Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Finally, kita dah berada di subtopik yang terakhir dalam sistem persamaan, iaitu kita nak tengok contoh-contoh penyelesaian masalah. Macam biasa di akhir topik setiap buku teks KBSM, KSSM, kita akan ada tajuk penyelesaian masalah, adaptasi teori yang kita dah belajar dalam kehidupan seharian. Okey, so hari ni kita nak tengok penyelesaian masalah yang melibatkan persamaan serentak yang kita baru aja belajar semalam. Okey, so kita ada latih diri 3.5. Ada 2 je soalan, tak banyak pun. Jadi cikgu rasa video ni takkan panjang lah. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama dia kata dekat sini, Audi memotong sekeping papan. Papannya berbentuk segi empat tepat. Okey, so kita punya key point dekat sini adalah segi empat tepat. Macam mana bentuk segi empat tepat tu? Ada orang yang kadang-kadang dia keliru bentuk segi empat tepat dengan segi empat sama. Okey, segi empat tepat bentuknya macam ni. Ini segi empat tepat kita panggil. Okey, kalau bentuknya semua sisinya sama panjang, itu adalah segi empat sama. Okey, jadi kita akan lukis satu segi empat tepat di sini. Sebab dia kata dah potong papan tu bentuk segi empat tepat. Jadi kita potong. Okey, ni imagine lah, inilah papannya yang dipotong. Segi empat tepat. Okey, cun. Dengan luas 72 cm persegi. Okey, dia bagi luasnya adalah 72 cm persegi dan perimeter 34 cm. Soalan dia suruh awak hitung panjang dan lebar. Okey, panjang dan lebar. So dalam kes kita ni, panjangnya di sini, lebarnya di sini. Di sini tak matematik kan bunyi dia. So kita label. Okey. Okey, kita label panjang dia sebagai X. Okey, kita label panjang dia sebagai X. Lebar dia sebagai Y. Okey, jadi kita tulis panjang, tulis sebab awak buat macam ni kita kata, bukan andaian, awak buat simbol. So awak kena mention simbol awak tu stand for what. Okey, panjang dia adalah X, lebar adalah Y. Okey, nanti kita just tambah cm lah, sebab kita tengok unit dekat sini. Sini sentimeter persegi, yang ni cm. So for sure unitnya nanti adalah cm. Okey, so kita nak membina persamaan serentak berdasarkan maklumat yang dia beri. Okay, ingat masa first kali kita belajar dalam sistem persamaan ni, yang paling pertama kita belajar adalah cara macam mana kita nak bina persamaan. Okay, sebab kaedah membina persamaan ni sangat crucial. Dia sangat crucial. Awak kena tahu macam mana awak nak bina persamaan, dan barulah awak boleh selesaikan persamaan yang awak dah bina. Jadi bayangkanlah kalau awak salah bina persamaan. So what happen to your solution? Okey, sambung. Mentang-mentang video pendek, cikgu membebel aja banyak kan. Okey, luas. Macam mana caranya untuk kita mengira luas? Luas ni kita kira dengan cara panjang darab lebar. Okey, itu teori matematik Purba-kala yang kita dah lama dah belajar. Okey, jadi luas untuk segi empat, cara mengiranya panjang darab lebar. Jadi panjang X darab dengan lebar Y, dia akan dapat nanti 72. So X darab Y dalam matematik tambahan kita panggil dia sebagai XY, sama dengan 72. Jadi ini adalah persamaan yang pertama. Senang je dah dapat persamaan yang pertama. Okey, so ini adalah persamaan yang pertama. Okey, kita boleh come out dengan persamaan yang kedua pula berdasarkan dia punya perimeter. Apa tu perimeter? Perimeter ni ukur keliling. Okey, perimeter adalah ukur keliling. Jadi bila bentuknya segi empat tepat, kalau di sini panjangnya X, maksudnya dekat atas ni pun panjang dia X juga. Okey, sama juga kat sini. Lebarnya Y, jadi di sebelah kanan lebarnya juga Y. Itulah yang menjadikan dia bentuk segi empat tepat. Jadi perimeter adalah ukur keliling. Ukur keliling, apa maksudnya? X tambah, cikgu saja je buat simbolnya dalam bulatan sebab cikgu takut awak terkeliru.
X dengan darab nanti. Okay, sebab kita nak membina persamaan ni. Nanti after this baru kita buat macam biasa. Okay, X tambah Y, and then kita tambahkan lagi dengan X, ukur keliling. So tambahkan semua, tambah lagi satu Y. Okay, perimeter total adalah 34. Okay, so kita kumpulkan yang sekawan, X dengan X. X tambah X kita dapat 2. X, Y dengan Y, maksudnya Y tambah Y kita dapat 2. Y sama dengan 34. Wah, sifar 2 semua ni. Jadi kita boleh mudahkan. Okay, kita boleh mudahkan. 2 bahagi 2 kita dapat X. 2Y bahagi 2 kita dapat Y. 34 bagi 2, tak reti tekan kalkulator. 34 bagi 2 dapat 17. Okey, so tekan. Jadi tulis 17. Okey, tulis. Jadi siap dah. Persamaan yang kedua. Okey, persamaan pertama, persamaan kedua. Kita biasa letak persamaan tu atas bawah kan. Okey, nak senangkan kita buat solution, kita tulislah balik persamaan kita. XY sama dengan 72. Ini persamaan yang pertama. X tambah Y sama dengan 17. Ini persamaan Allah. Ini persamaan yang kedua. Okey, dah siap. Dah siap dah dua persamaan. Jadi kita dah boleh selesaikan. Okey, jomlah kita selesaikan kita punya persamaan serentak. Walaupun, okey, walaupun awak tak jumpa kuasa 2, awak tak boleh kata dia linear ya, sebab dia ada XY ni. Dia ada XY. XY ni menjadikan dia sebagai persamaan serentak, sebab XY sifatnya bukan linear. Okey, kita sambung. Jadi macam mana berdasarkan persamaan yang kita dah dapat? Okay, cikgu naikkan sikit. Berdasarkan persamaan yang kita dah dapat, sekarang kita nak selesaikan persamaan ni. Okey, apa kaedah yang kita boleh pakai? Tak payahlah guna perwakilan graf, benda senang. Kita guna penghapusan ataupun penggantian. So the easiest way yang cikgu nampak adalah kita guna kaedah apa? Kita gunalah kaedah penggantian dekat sini. Paling senang, okey? Kaedah yang paling senang sekali iaitu kaedah penggantian. Jadi bila nak buat penggantian, kita kena susun semula dulu. Kita nak susun satu ke kita nak susun 2? Kita susun yang 2. Sebab 2 ni kita boleh susun jadikan sama ada X ataupun Y di sebelah kiri dia. So kita susun semula. Susun semula 2. Okey, X tambah Y sama dengan 17. Bila susun balik, awak nak bawa X ke nak bawa Y pergi kanan? Suka hati awak. Okey, cikgu bawa Y. Cikgu nak tinggalkan X sahaja. So tinggal X dekat kiri, 17. Y positif bawa pergi kanan, dia jadi negatif Y. Numberkan dia sebagai persamaan yang ketiga. Okey, numberkan sebagai persamaan yang ketiga. Dah siap. Jadi kita akan guna persamaan yang ketiga ni, masukkan balik dalam persamaan nombor 1. Nombor 2 kita dah susun jadi persamaan nombor 3. Nombor 3 guna gantikan X dalam persamaan nombor 1. Okey. Next step adalah gantikan 3, persamaan yang ketiga, ke dalam 1. Okey, gantikan 3 ke dalam 1. 3 adalah untuk X. X sama dengan 17 tolak Y. So sini ada X. Jadi kita masukkan nilai X ni sebagai 17 tolak Y. 17 tolak Y. Lepas tu sebelah dia Y sama dengan 72. Okey, boleh dikembangkan. Jadi kita kembangkan. Kembangkan maksudnya 17 kena darab dengan Y. Negatif Y pun kena darab dengan Y. Okey, 17 darab Y, awak akan dapat 17Y. Negatif Y darab Y, awak dapat negatif Y kuasa 2 sama dengan 72. Okey, nampak tak? Kita dah nampak kuadratik dah dekat sini. Tapi kita punya nilai kuadratik kuasa 2 ni adalah negatif. Okey, kita tak nak. Kita nak nilai dia positif. Kita nak always positif. So, kita bawa semua yang belah kiri ni, bawa semua pergi kanan. Okey, kita bawa dia semua pergi kanan. Jadi sekarang kiri tak ada apa-apa. Kiri jadi kosong. Okey, negatif Y kuasa 2 bawa pergi kanan akan jadi Y kuasa 2. 17Y bawa pergi kanan akan jadi negatif 17Y.
And then 72 salin je lah balik. Tambah 72. Okey, siap. Kuadratik boleh pakai EQN. Okey, jadi ambil kalkulator, kita tekan EQN. Guna kaedah kalkulator awak. Okey, A kita adalah 1. B kita adalah negatif 17. C kita adalah 72. So nilai X ke nilai Y? Dekat kalkulator X, dekat sini nilai Y. Okey, tinggalkan sikit ruang. Kita ambil Y1, tulis kat sini. Okey, Y1 kita adalah 9. Y2 adalah 8. Okey, kenapa kita tinggalkan ruang? Sebab kita nak buat Y minus Y minus. So Y minus 9. Okey, Y minus 8 sama dengan sifar lah. Sifar duduk belah kiri. Tak kisah pun sifar duduk belah kiri ke duduk belah kanan ke. Yang penting EQN awak betul. Dah dapat nilai Y. Jadi kita akan gantikan nilai Y ni masuk dalam persamaan nombor 3. Okey, sebab persamaan nombor 3 ni akan berikan nilai untuk X. Okey, 17 tolak Y akan dapat X. Y kita dah dapat. Jadi kita masukkan. Okey, jadi sekarang gantikan. Okey, gantikan Y sama dengan 9 ke dalam 3. Okey, gantikan dalam 3. 3 kita adalah X sama dengan 17 tolak Y. Y kita sekarang 9. Jadi 17 tolak 9 kita dapat X sama dengan 8. Okey, next Y yang kedua. Y yang kedua, gantikan Y sama dengan 8 ke dalam 3. Okey, kita ganti. So X sama dengan 17 tolak Y. Jadi sekarang 17 tolak 8 kita dapat 9. X sama dengan 9. So kalau awak perhatikan, lebih kurang je kan. Bila Y 9, X 8. Y 8, X 9. Soalan dia kat atas ni tadi, dia minta awak cari panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Okey, panjang dan lebar. Bila cari panjang dan lebar, takkanlah ada dua panjang dan ada dua lebar. Betul tak? So, awak kena decide. Awak nak pakai pasangan yang mana? X8 dengan Y9 ataupun X9 dengan Y8. You have to decide. Sekarang kita tengok pada gambar rajah. Sebab itulah pentingnya kita lakar dulu. Okey, kita punya gambar papai ni. Kita kata panjang kita X. Oh, panjangnya beza panjang daripada Y. Jadi X dengan Y, siapa yang lagi panjang? Siapa yang lagi banyak dia punya nilai sisi? Okey, X kan? X lebih panjang berbanding Y. Jadi nilai X yang besar dekat sini. Y sama dengan 8, X sama dengan 9. Okey, jadi kita pakai nilai yang kedua. Okey, kita tak pakai dua-dua. Kita pakai nilai yang kedua sahaja. Okey, jadi kita buat kesimpulan. Kesimpulannya, panjang. Okay, panjang kita tadi X cm kan. So X kita adalah 9. So 9 cm. Lebar kita Y. Jadi lebar kita adalah 8 cm. Okey, dah siap. Itu jawapan kita yang terakhir. Senang je kan soalan untuk nombor 1 ni. Senangnya, kejam mata, siap. Okey, kita pergi ke soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua, kali ni dia bagi kita soalan dan gambar rajah. Jadi kita kena analisis gambar rajah yang dia bagi. Kita akan utilize gambar rajah, utilizekan pernyataan dalam masalah untuk kita come out dengan suatu persamaan. So jom kita baca bersama dengan highlighter. Okey, rajah di sebelah menunjukkan pelan bagi sebuah taman berbentuk segi empat tepat. Oh, taman dia pun segi empat tepat. So, kita perhatikan taman dia. Oh, sini 10 meter, sini 12 meter. Betul lah. Memang segi empat tepat lah. So, kat sini, kawasan berumput yang kawasan ni je tak termasuk dengan kolam X meter. Sini ada baki. Kalau kita kira baki ni secara logiknya, 12 meter ni kita tolak dengan X. Kita dapatlah baki ni kan. Kejap lagi kita tengoklah nak pakai ke tak pakai benda tu. Kita biar dulu. Kita biarkan imajinasi kita berlegar-legar. Okey, kita sambung. Yang akan dibina oleh syarikat pesona alam. Terdapat sebuah kolam segi empat tepat di bucu taman tersebut. Oh, ada kolam. Betul lah, ada kolam. Okey, luas kawasan berumput ialah 96 meter. Okey. Luas siapa? Luas kawasan berumput 96 meter. Maksudnya 10 darab 12. Okey.
tolakkan nanti dengan kawasan luas ini tau. Sebab 10 darab 12 adalah kawasan luas keseluruhan, kawasan berumput campur kolam. Jadi awak kena tolakkan luas kolam dan kawasan berumput ni, baki dia ni 96 meter kuasa 2. Okey, yang kedua, statement yang kedua, perimeter kolam ialah 20 meter. Ni paling senang. Perimeter maksudnya ukur keliling kolam ni 20 meter. Okey, jadi last kali dia suruh cari nilai X dan nilai Y. Okay, nilai X dan nilai Y, bila dia tak kata benda ni panjang ke lebar ke, so kalau kita dapat pasangan, kita boleh tulis kedua-dua pasangan. Okay, ada kemungkinan X dia begini, Y nya begini. Ada kemungkinan bila X dia begini, Y nya begini. Okay, contohlah ideanya lah. Okay, so kita akan keluarkan persamaan yang pertama. Kita nak mana? Luas tu macam susah sikit nak kira kan. Kita pergi perimeter dulu. Kita pergi perimeter dulu. Perimeter adalah ukur keliling 20 meter. Sekarang ni kolam ni, okey, dia punya lebar, dia punya panjang dekat sini adalah Y. Okey, panjang dia adalah Y. Maksudnya kalau sini Y, sini pun Y lah. Sebab segi 4 tepat kan. Sini berapa? Itu yang tadi cikgu kata tu. Nak kira kawasan yang ni, 12 meter tolak dengan X. 12, okey, 12 tolak X. Panjang keseluruhan adalah 12. Tolakkan dengan X, dapatlah kawasan ni. So sini adalah 12 tolak X. Sebab kita tak tahu pun X tu berapa. So 12 tolak X je lah. Ni pun sama, 12 tolak X. So tambahkan 44 ni sama dengan 20 meter. Okey, mula kita tambah. Okey, 12 tolak X kita tambah dengan Y. Kita tambah dengan 12 tolak X. Kita tambah dengan Y balik. Total semua adalah 20 meter. So kita ada masalah tak dengan simbol? Semuanya tambah, tak ada masalah. Boleh tulis je direct sekarang. Kita boleh buka simbol ni. So ni akan jadi 12 tolak X tambah Y tambah 12 tolak X tambah Y sama dengan 20. Okey, cikgu sengaja buat macam ni sebab kalau simbolnya negatif, maksudnya awak kena ubah simbol untuk nilai yang kat dalam dia tu nanti. Okey. So sekarang kita akan kumpulkan setempat. Nombor bulat. Semua hantar pergi kanan dulu. 12 hantar dua-dua ni pergi kanan. Okey, kemudian kita ada negatif X boleh tambah. Okey, negatif X maksudnya negatif 1. Kalau tekan kalkulator, kalau tak tahu kira, tekan kalkulator negatif 1 awak akan dapat negatif 2. So negatif 2X. Sama juga dengan Y. Okay, sama juga dengan Y. Maksudnya 1 tambah 1 dapat 2. So tambah 2Y sama dengan 20. Yang ni kita dah bawa pergi ke kanan. So 12 adalah negatif 12 bila bawa ke kanan. 12 yang ni pun tolakkan dengan 12. Okey, selesaikan. 20 tolak 12 tolak 12. 20 tolak 12 tolak 12, awak akan dapat negatif 4. So negatif 2X tambah 2Y sama dengan negatif 4. Pun sama, boleh dikecilkan sifar 2 ni. Bahagi 2. Okey, so negatif 2X bahagi 2, awak akan dapat negatif X. 2Y bahagi 2, awak akan dapat Y. Negatif 4 bahagi 2, awak dapat negatif 2. Okey, barulah numberkan dia sebagai persamaan yang pertama. Okey, siap. Baru siap satu. Okey, kita nak buat yang kedua. Okey, yang kedua pula dia kata luas. Luas kawasan berumput. Kawasan berumput je kat dalam ni. Bukan luas keseluruhan pelan. Luas kawasan berumput saja. Jadi, kawasan keseluruhan pelan luasnya adalah 12 darab 10. Okey, luas keseluruhan pelan adalah 12 darab 10. So, tulis kat situ. Muat ke? Cuba kat bawah lah. Okey, 12 darab 10. Yang ni keseluruhan pelan tau. Okey, kita akan tolakkan dengan luas kolam supaya kita dapat luas kawasan berumput. Sebab statementnya dia kata luas kawasan berumput. So kita tolak dengan luas kolam. Luas kolam tolak. Luas kolam adalah 12 tolak X darabkan dengan Y. Okey, lebar yelah lebar darab panjang. Sama dengan kita akan dapat jawapan dia 96 sepatutnya. Okey, kita selesaikan. 12 darab 10 boleh settle. 12 darab 10 120. So 120 tolak. Yang ni kita kembangkan dulu. Okey, yang ni kita kembangkan. 12 darabkan dengan Y, negatif X pun nak boleh darab dengan Y.
Okey, buat kurungan sebab ada negatif. Ada negatif sangat sensitif. So 12 darab Y, awak dapat 12 Y. Negatif X darab Y, negatif X Y sama dengan 96. Okey, kenapa cikgu kata sangat sensitif? Bila ada negatif di luar kurungan, apa yang berlaku kepada setiap nombor di dalam kurungan, awak terpaksa terbalikkan dia punya nilai. Tengok 120 negatif, kemudian ada 12Y. So dia akan jadi negatif 12Y. Okey, negatif XY. Bila ada negatif di depan, dia akan jadi positif XY. Ini yang maksud cikgu. Dia jadi reverse, dia jadi terbalik. Sama dengan 96. So, siapa yang kita boleh kumpulkan setempat? Kita ada 120 kat sini. Tarik dia pergi kanan. Okay, 120 kita boleh kumpulkan setempat. So, kita akan ada negatif 12Y tambah XY sama dengan 96 tolak 120. 120 ni positif, buat pergi kanan dia jadi negatif 120. So selesaikan yang ni. 96 tolak 120, negatif 24. So negatif 12Y tambah XY sama dengan negatif 24. Okey, so ini adalah kita punya persamaan yang kedua. Siap, persamaan nombor 1 dengan persamaan nombor 2. Kita dah generate persamaan, jadi kita akan gunakan persamaan ni untuk selesaikan masalah kita. Kita nak cari nilai X dan kita nak cari nilai Y. Jadi kita tulis semula persamaan. Okey, kita turun sikit ke bawah. Okey, kita tulis balik persamaan yang kita ada. Kita ada negatif X, okey ni, tambah Y sama dengan negatif 2. Ini persamaan yang pertama. Kemudian kita ada negatif 12Y tambah XY sama dengan negatif 24. Ini persamaan yang kedua. Okey, so awak nak guna mana? Itu soalan cikgu, nak guna mana? Tadi kita dah guna kaedah penggantian kan? Okey, sekarang cikgu tunjuklah kaedah penghapusan. Nanti kan langsung tak belajar pula lagi kaedah penghapusan ni. Bukan tak belajar, nanti macam kita tak buat langsung kan? Penyelesaian masalah guna kaedah penghapusan. So kita buatlah. Okey, so apa yang kita boleh hapuskan kat sini? Kita ada X, kita ada Y, dan kita ada XY. Sini ada negatif 12Y. Korang nak mana? Korang nak mana soalannya? Okey, kita ambil yang paling mudah adalah kita hapuskan XY sebolehnya. Okey, kita hapuskan XY sebab XY ni dia adalah kembar yang dia akan complicated kan korang punya equation. So kita nak hapuskan dia. Kalau kita nak hapuskan dia, maksudnya X dekat sini kita kena darabkan dengan Y. So kita akan dapat negatif XY tambahkan hilang. Okey, muahlah kita buat. Jadi step kita yang pertama adalah persamaan nombor 1 kita kena darabkan dengan Y. Okey, kita kena darabkan dengan Y. So kita ada Y, kita kena darabkan dengan negatif X tambah Y sama dengan negatif 2. Darabkan Y ni dengan setiap satu. Y ni kena darabkan dengan X, Y ni kena darabkan dengan Y, Y ni juga kena darabkan dengan negatif 2. Okey, so Y darabkan dengan negatif X. Tulislah negatif XY. Kau janganlah tulis negatif Y X. XY ikut ABC, alphabet. Okey, turutan dia X, Y, Z. So XY tambah Y darab Y, awak dapat Y kuasa 2 sama dengan negatif 2 darab Y, negatif 2Y. Okey, dah siap. Numberkan dia sebagai persamaan yang ketiga. Okey, numberkan dia sebagai persamaan yang ketiga. Sebab kita akan guna persamaan yang ketiga ni, tambahkan dengan persamaan yang kedua untuk kita selesaikan. Okey, so nombor 3 tambah 2. Kita nak hapuskan XY. So 3 kena tambah 2. Jadi 3 kita adalah negatif XY tambah Y kuasa 2 sama dengan negatif 2Y. Okey, tambah. Okey, tambah. Kita punya 2 adalah negatif 12Y tambah XY sama dengan negatif 24. Okey, kita salin je dulu ya. Tengok. Okey, buat garisan. Okey, negatif XY. Ada tak yang sekufu, yang sama geng? Oh, ada, XY. So, negatif XY tambah XY mati. Okey, negatif tambah positif benda yang sama, nilai yang sama, mati.
Matilah, tak tulis dah. Okey, y kuasa 2 ada geng tak? Dekat bawah. Tak ada. Tulis je balik. Y kuasa 2. Okey, lepas tu negatif 2y. Ada geng? Ada geng. Tapi dia duduk belah kiri. Jangan tulis dulu. Jangan tulis dulu. Okey? Jangan tulis dulu. Biarkan dia. Biarkan dia. Kita habiskan yang belah kiri je dulu. Yang sebelum sama dengan. So, y kuasa 2 dah settle. Next, kita ada negatif 12y. So, saya semula negatif 12y sama dengan Abo turunkan negatif 2y. Kemudian salin balik negatif 24. Sebab dia tak boleh buat apa-apa. Okey, dia tak boleh buat apa-apa. So, just turunkan. Okey, dah siap yang ni. Barulah kita nak rejoin je. Okey, barulah kita nak temukan semua. Sekarang ni y kita, y kuasa 2 kita adalah, tak dapat jawapan dia. Tak nampak pula. Okey, y kuasa 2 kita. Okey, kat sini. Y kuasa 2 kita adalah nilai y yang positif. Bila y kuasa 2 ni positif, so biarkan dia di kiri. Yang lain ni bawa pergi kanan. Bawa semua pergi kanan. Okey, bawa semua pergi kiri. Apa cikgu salah kanan dengan kiri ni? Okey, bawa semua setempat lah dengan y kuasa 2 yang positif tu. Okey, so kita ada y kuasa 2 tolak 12y. Negatif 2y bawa pergi kiri. Tambah 2y. Negatif 24 bawa pergi kiri. Kita dapat positif 24 sama dengan sifar. Okey, yang ini boleh selesaikan sebab dia geng. Negatif 12y dengan 2y. Okey. So, yang ni kita dapat y kuasa 2. Negatif 2y tambah 2y. Kita dapat negatif 10y. Tambah 24 sama dengan sifar. Okey, dah siap ini. Barulah kita tekan EQN. Okey, kita buat EQN. Okey, A kita 1. B kita negatif 10. C kita 24. So, Y kita yang pertama adalah 6. Okey, Y1 sama dengan 6. Y2 sama dengan 4. Okey. So, tinggalkan ruang. Kenapa? Sebab di bawah ni kita nak buat Y tolak, Y tolak. Y tolak 6. Untuk kurungan, Y tolak 4. Sama dengan sifar. Okey. So, kita akan pakai Y6 dan Y4 masukkan ke dalam. Nak masuk dalam mana? Masuk dalam mana? Cek. Mana yang sesuai? Tak ada. Tak ada yang sesuai nak masukkan Y ni. Tak ada, langsung kita asingkan X dengan Y. Okey, tak apa. Kita susun balik yang nombor 1. Kalau kita susun balik nombor 1, kita bawa X ni pergi ke kawasan sini. Negatif 2 galih sini. Kita akan dapat X dalam sebutan Y. Dan kita boleh masukkan nilai Y ni. Okey, kita susun balik nombor 1. Tadi kita buat penghapusan. Jadi kita tak ada susun semula. Okey. Sekarang kita akan susun semula. Jadi kita susun semula 1. Okey, 1 persamaan dia adalah negatif X tambah Y sama dengan negatif 2. Okey, kita nak susun balik ni. Kita nak X dengan Y ni berasing. Jadi X ni negatif kan, bawa pergi kanan. Negatif 2 ni bawa pergi kiri. Sebab kita nak X duduk sorang-sorang. So Y salin balik. Negatif 2 akan jadi positif 2. Negatif X sekarang jadi X. Okey. Numberkan dia sebagai persamaan yang ke-4. Jadi, bila kita masukkan nilai Y kita ni ke dalam persamaan nombor 4, kita akan dapat nilai X. Okey. So, next step kita adalah gantikan Y sama dengan 6. Okey, gantikan Y sama dengan 6 ke dalam 4. Kita gantikan dalam 4. Jadi Y ni gantikan 6. 6 tambah 2 sama dengan X. Jadi berapa X kita? Terbalik ni. X kita 8. Tak apa, yang penting betul lah jawapan kan. Okey, next. Gantikan pula Y sama dengan 4. Okey, gantikan Y sama dengan 4. Okey, ke dalam yang sama. Ke dalam 4. Okey, so Y gantikan 4. Jadi sini 4 tambah 2 sama dengan X. So, berapa X kita? 4 tambah 2 kita dapat 6. Okey. Okey, so soalan dia macam ni kita nak tu jawapan. Soalan kita kena refer balik lah. Okey, dia kata hitung nilai X dan Y. Nilai X dan Y kita dapat 2 nilai. Okey. Bila X 8, Y 6. Bila X 6, Y 4. Kalau awak cuba masukkan ke dalam yang asal sini, yang ni, yang 1 dengan 2. Okay, awak cuba masukkan dalam 1 dengan 2 ni, awak akan dapat jawapan yang sama. Dua-dua boleh pakai. Okey, dua-dua boleh pakai. XY yang pasangan atas ni boleh pakai, XY yang pasangan bawah ni pun boleh pakai. Jadi kita tulis jawapannya begini.
kesimpulannya, okey, X sama dengan, okey, kita ambil yang pertama, X kita 8 tadi, Y 6. Okey, sama ada yang ni, atau, jangan lupa tulis atau, okey, pasangan yang kedua, X sama dengan 6, Y sama dengan 4. Barulah siap kita punya jawapan. Okey, so habis. Dah habis. Kita dah habis bab 3. Jadi lepas ni kelas online kita akan bincangkan bab tengok kalau cikgu boleh buat bab 4 sekali online, sebab bab 4 tu main kira-kira je. Okey, dia tak main gambar rajah. So senang juga kita nak buat. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada banyak lagi topik tau yang kita perlu cover. Banyak sangat lagi. Kejap. Mana topik ni? Ni. Okey, kita ada sistem persamaan dah settle. So kita akan masuk ke indeks, set dan logaritma. Dan kita boleh masuk ke janjang juga. Untuk janjang, yes, janjang kita boleh buat online, tak ada masalah. Automatic form 5 pun boleh buat revision untuk KBSM, sebab ni tajuk KBSM dalam form 5, tajuk first. And then hukum linear, this one form 5, vektor sebenarnya dah ada nota dalam cikgu punya channel YouTube. Okey, tapi di bawah tajuk form 5 untuk vektor bab 4. Okey, boleh cari geometri koordinat, hukum linear. Okey, nanti cikgu akan tengok satu-satu yang mana cikgu boleh buat secara online. Cikgu akan post it secara online. Yang mana cikgu rasa perlukan face to face, yang tu kita akan belajar di kelas. Okey, sebab kita kena buat macam tu. Kalau tidak, memang kita tak boleh cover syllabus. Okey, nah, kita ni bukannya geng-geng yang belajar laju. Kita ni belajar smart, study smart kan. So kita kena buat macam tu. Okey, so tu saja untuk video kali ni. Cikgu harap awak faham lah setakat bab 3, bab 2 kelas-kelas online kita yang setakat ni kita dah buat. Cikgu percaya kalau awak betul-betul tengok video cikgu, awak salin nota-nota, awak buat data yang cikgu tinggalkan, insya-Allah awak boleh dapat. Okey, sama je sebenarnya feeling dia macam awak belajar secara berdepan. Cuma kali ni mungkin awak belajar sambil baring, mengiring, meniarap, sambil duduk, sambil tengok TV. Siapa tahu kan. Tu je lah, sambil makan. So dia lagi free, sebenarnya lagi senang nak masuk bagi cikgu lah. Okay, so kita jumpa untuk kelas kita secara berdepan nanti pada hari Rabu 15 Julai. Dan juga untuk kelas online kita, yes, kita ada satu lagi kelas online pada hari Sabtu nanti, seperti perjanjian yang telah cikgu janjikan dengan murid-murid cikgu. So kita akan buat satu lagi kelas online untuk form 4. Tajuk nanti cikgu tengok balik ya, tajuk apa. Okay, so itu saja. Bye. Terima kasih.